أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية سلامة ومباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi Surau Nurus Salam, Dr. Kamarul, AJK, ayahanda bonda, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 4 Zulhijjah diberikan kesempatan untuk kita hadir mendirikan solat maghrib secara berjemaah dalam suasana PKPP, yang mana tak kala orang lain mungkin tidak diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini, kita dapat juga hadir pada hari ini. Panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala tanpa berkira-kira, sebab kita tidak tahu kapan bila pulangnya waktu PKPB atau apa-apa nama PKP yang nak datang lagi selepas ini, kerana diberitakan bahawa kuman COVID-19 ini dah naik jadi 2 angka jangkitan dia. Jadi gunakan kesempatan ini tuan-tuan yang dilonggarkan oleh pihak berkuasa, untuk kita tunaikan ibadat dengan seruang yang diberikan, kita gunakan dengan semaksimalnya. Allahu a'lam, kita tak tahu akan kembali juga zaman hanya 3 orang saja boleh semayang. Ya. Jadi syukurlah apapun pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Jadi cadangnya saya hari ini kita nak baca kitab Muniyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala alaih. Tapi dalam 2 kuliah yang lalu di sini juga saya berkata kita nak akan bincangkan sedikit tentang 10 Zulhijjah ataupun hari raya Aidil Adha. Ya, kita sentuh sikit, tak kala habis kita bincang pasal ni, ada lagi ruang masa kita masuk sikitlah Muniyatul Musalli. Dan hari ini jadualnya adalah Ustaz Arsyad Al-Banjari, kiai kita, tapi dah subuh tadi kiai dah bawakan kita punya kuliah. Hari ini saya gantikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kurang lebih 5 hari lagi insya-Allah kita akan bertemu dengan 10 Zulhijjah. Ya, iaitu kita sebut sebagai hari raya haji atau hari raya kurban. Ayat yang saya bacakan awal tadi, wal fajr wa layalin ashr, Allah Taala pertamanya telah bersumpah dengan waktu fajar. Fajar ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia ada memberi beberapa maksud. Kalau orang Arab, dia fajar ini bermaksud pagi. Apabila membicarakan ibadat, dia memberi maksud sembahyang subuh. Manakala orang Melayu, subuh itu solat subuh. Ya. Jadi selepas daripada wal fajr wa layalin ash, dan Allah Taala bersumpah juga pada 10 malam. 10 malam hak mana ni? Jadi ulama tafsir telah membincangkan tentang perkara ini, dan ittifaq kebanyakan ulama tafsir menyatakan bahawa ia adalah merupakan 10 malam yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Ya, makna kita duk ada dalam 10 malam terawal Zulhijjah, yang mana
dalam banyak hadis Nabi SAW menyatakan tentang kebesaran, keberkatan bagi mereka yang melakukan ibadat di dalam 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Ya, dibanyakkan tasbihnya, dibanyakkan tahmidnya, dibanyakkan takbirnya. Allah Ta'ala akan memberikan pahala berlipat kali ganda. Bersempena dengan itu, maka kita hari ini kita akan bincang sedikit beberapa amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Tak kala kita dengar, kita boleh beramal dengan hati yang tenang, sebab kita ikut seperti mana Nabi buat. Ya. Tak kala kita tidak boleh ikut, maka paling kurang kita berazam untuk ikut, sebab banyak benda yang kita tak boleh nak ikut sekarang. Ya. Antaranya Tuan Imam, kita korban Nurul Salam berapa ekor? Tak ada. Semua buat kat Kemboja ke mak? Tak apa. Jadi kita buat korban mana yang berkemampuan. Ya. Ya, jadi mana yang berkemampuan, tak kiralah buat korban kok mana sekalipun. Tapi tak ada kat sini. Jadi tak adalah peluang untuk kita nak turun sama-sama untuk kita menyaksikan penyembelihan korban. Sebab bagi orang yang melakukan ibadah korban itu, sunat baginya untuk yang pertama menyembelih haiwan korban itu sendiri. Yang keduanya, dia sunat kalau yang tak boleh sembelih, dia tengok darah yang mengalir daripada haiwan korban itu. Sebab apa? Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, tidak ada pekerjaan lain pada hari Aidil Adha, hari raya kurban ini, yang Allah paling sukai, iaitu hambanya yang menumpahkan darah, iaitu menyembelih korban. Ya. Maka tak kala disembelih korban itu mengalir darahnya, maka orang yang berniat korban tadi, yang mengeluarkan belanjanya itu, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Okey, sebelum daripada tu, siapa yang melakukan korban, Rasulullah bagi tahu dalam hadis bahawa orang itu dilarang untuk menggugurkan bulu yang tubuh di badannya. Begitu juga dengan kuku, mafhum daripada hadis. Ya. Bermula bila? Bermula pada waktu maghrib 1 Zulhijjah. Ya. Jadi ulama membahaskan dan tidak sependapat tentang hukum bagi mereka yang menggugurkan bulu yang ada pada tubuh badannya, dan ada yang mengatakan haram. Tapi kita ikut mazhab kita lah, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahawa ia adalah makruh sahaja. Sebab ada hadis dia, maka dihukumkan makruh sahaja. Sebab apa? Sebab kalaulah katakan kita ni tak tahan sangat dengan sebab pekerjaan kita, menyebabkan kita terpaksa buang bulu yang tubuh di badan kita, tak kisahlah bulu yang mana, terpaksa kita gugurkan, maka itu setakat makruh sahaja. Bagaimana orang kerja askar, tak boleh simpan jambang, tak boleh simpan janggut, jadi itu dihukumkan makruh sahaja. Namun tuan-tuan, ia tidaklah sampai peringkat haram, jangan salah. Okey, baik. Daripada malam kita nak menyambut hari raya Aidil Adha ni, ataupun hari raya kurban, ada beberapa perkara yang kita boleh ikuti untuk jadikan sebagai penambah amalan kita. Ya, kita shortcut terus pergi pada malam raya, sebab kita ada kurang lebih 30 minit saja, tak panjang kita nak bincang ni. Baik. Jadi daripada 10 yang malam terawal daripada bulan Zulhijjah, kita penuhi dengan ibadat. Ada yang puasanya, ada yang tasbihnya, yang zikirnya, tahajudnya. Kita pun dalam Muniyatul Musalli, kita banyak belajar tentang solat nafilah, solat sunat, yang mana ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Penuhkan hari-hari kita dalam 10 hari yang terawal ini dengan ibadat. Sebab Rasulullah kata banyakkan ibadat pada malam ini.
dia kurang lebih menyamai macam mana masa kita masuk dalam bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan banyak pahalanya. Begitu juga Rasulullah bagi tahu pada 10 malam yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Hak ni kurang kita tekan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pada hari bulan Zulhijjah ni kita tak nampak sangat perbezaan dia. Bulan Ramadan kita berpuasa, nafsu kita itu disekat dengan tak makan. Jadi kita ingat Allah, ingat nak ibadat tu banyak. Tapi dalam bulan Zulhijjah ini dia tak ada apa-apa yang menyekat kita melainkan orang yang berniat ihram melakukan haji. Sana dia orang rasa lebih dekat. Tapi kita duduk kat sini kita tak berapa nak rasa sangat. Sebab tu nilai ataupun harga ibadat yang kita lakukan dalam bulan Zulhijjah ini amatlah besar. Ya. Dah berbanyakkan dengan tasbih, takbir, tahlil apa semua tu, dan kemudian sampailah kita pada hari tarwiyah, iaitu hari ke-8 daripada bulan Zulhijjah. Maka disunatkan kita berpuasa. Ada orang yang puasa daripada awal lagi, daripada 1 Zulhijjah. Ya, tak ada masalah, boleh buat. Sebab nak mengisi ni, maksud daripada hadis Nabi dia tak sebut pasal kena puasa, kena buat gitu, kena buat gini. Memperbanyakkan tasbih itu warid. Tapi yang berpuasa daripada 1 Zulhijjah tu tak disebut. Tapi memperbanyakkan ibadat, kita masuklah dalam dia apa benda yang boleh. Duhanya, tahajudnya, solat tasbihnya. Kita nak masuk solat tasbih sebenarnya malam ni, tapi tak apa, kita bagi laluan tentang ibadah korban dulu. Baik. Lalu pada malam itu kita penuhi dengan ibadat. Yang pertama kita puasa yaum tarwiyah, kemudian malam ke-9 Zulhijjah kita puasa lagi. Hari itu 9, 10 dah tak boleh nak puasa. Ya, tak boleh nak puasa. Maka pada malam itu kita bangun malam untuk bertahajud, kita melakukan ibadat segala-galanya dalam solat malam kita tu. Sebab apa? Malam raya ni lah selalunya kita dilalaikan dengan pekerjaan dunia. Dia lalu dilalaikan. Sebab kita orang Melayu, adat dia macam tu. Nak bersiap, nak buat masak malam tu lah. Malam tu lah kita nak bersibuk dengan keluarga, nak buat lemang, nak buat ketupat. Malam tu lah. Tapi nak buat macam mana? Itu adat dan budaya kita. Kita kalau boleh adat tu kita sesuaikan dengan syarak baru molek. Ya. Okey. Bila dah malam tu kita dah melakukan ibadat, dan sampai pada waktu siangnya. Siangnya bermula daripada fajar. Daripada fajar 10 Zulhijjah itu, maka hari itu kita dilarang untuk berpuasa. Bahkan haram untuk kita berpuasa sebab kita dah nak menyambut hari raya. Ya. Okey, disebut apa? Sebelum tu kita nak masuk siang itu kita disunatkan untuk mandi. Mandi apa? Mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya ni dia ada 2 jenis tuan-tuan, ya. Disebut dalam kitab Al-Azkar lil Imam Nawawi, dia syarah mazhab, dia kata wa sunnatu an yaghtasila lil aidaini lima ruya anna Aliyan wa Ibn Umar radhiyallahu anhum kana yaghtasilani. Menjadi sunnah untuk kita untuk mandi pada 2 hari raya. Mandi sunat 2 hari raya. Ini diriwayatkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Karena yaghtasilan, dua-dua ni mandi pada hari raya. Ya. Kerana yang mu'aid yajtami'u fihi al-kafatu lis-solah, pada hari raya itu berkumpul kita untuk nak solat. Macam hari Jumaat tuan-tuan, kita disunatkan mandi sebab nak berkumpul, nak melakukan solat fardu Jumaat. Bila nak berkumpul ramai-ramai kena molek-molek. Waktu sembahyang biasa pun kena molek juga, tapi kelebihan ada kat situ, sunat mandi. Serupa juga dengan hari raya. Maka disunatkan untuk mandi kerana nak menghadiri Jumaat. Maka hari sunat hari raya pun sama juga macam tu, seperti hari Jumaat. Dan waktu untuk mandi itu ada 2 qaulani, ada 2 pendapat waktu nak mandi sunat hari raya.
Yang pertamanya ahadahuma ba'dal fajri, selepas fajar, selepas masuk waktu subuh. Ya, ka ghusl Jumaat, solat sunat hari Jumaat, solat Jumaat, hari yang kita buat tu mandi dia bila? Selepas fajar. Selepas daripada subuh. Ya. Yang kedua, ka ghusl Jumaat, lianna solatu tuqamu fi awalin nahar, kerana solat itu dilakukan pada awal siangnya. Solat hari raya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, waktu afdal dia ada dua juga, berbeza antara Aidil Fitri dan Aidil Adha. Ya, tapi dia kata dua-dua solat raya ni dilakukan fi awalin nahar, pada awal siangnya. Manakala solat Jumaat tu memang waktu dah matahari dah naik dan condong sedikit. Wa yaqsuduhan nasu minal bu'di, maka disunatkan mandi awal disebabkan orang akan datang daripada jauh. Ya, dulu-dulu tak ada RNR, tak ada tempat nak mandi, masjid tak ada sediakan tempat mandi, tuan-tuan. Jadi dia nak jalan, nak pergi semayang tempat berkumpulnya orang nak sembahyang hari raya ni, dia kena berjalan. Ya, lalu apa yang dia buat daripada awal lagi, lepas semayang subuh itu, dia ada lepas daripada masuknya pagi fajar, dia mandi. Ya, dia datang jalan sebab nak buat semayang raya terus. Okey, waktu yang kedua, wa yajuzu ala hadzal qaul an yaghtasila ba'da nisful lail. Pendapat kedua menyatakan waktu untuk solat, waktu untuk ghusl, untuk mandi sunat hari raya bermula bila? Bermula daripada tengah malam. Tengah malam maknanya kalaulah katakan maghrib, kita ambil daripada waktu maghrib 7 suku sampailah subuh tu, itu adalah waktu dikira sebagai malam al-lail. Jadi letak tengah dia, katakan tengah dia adalah merupakan pukul 12. Dari pukul 12 itu pun dah disunatkan untuk mandi pada hari raya. Dia lain sikit, ada dua pendapat, boleh pakai kedua-duanya, ya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan kemudian kita tengok juga amalan bagi orang yang berkorban pada hari siang tersebut, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis daripada riwayat Buraidah. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumul fitri hatta yut'am. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keluar daripada rumah pada hari raya Aidil Fitri sehingga ia makan. Maknanya Nabi pada hari raya Aidil Fitri dia makan dulu. Hak ni makruf, kita semua buat sebab ustaz selalu duk ulang. Ya. Maknanya makan disunatkan apa? Dalam hadis riwayat daripada Anas, Rasulullah makan kurma, makan tamar dalam kilangan yang ganjil. Wa ya'kulahunna witran. Rasulullah makan kurma dalam bilangan yang ganjil pada hari raya Aidil Fitri sebelum nak keluar daripada rumah nak semayang. Okey, dengar ni. Wa yaumun nahri, pada hari raya kurban pula, an-nahar ni sembelih. Ya. Wa yaumun nahri la ya'kulu hatta yarji'a. Rasulullah dia tak makan sampailah dia balik. Faya'kula min nasikatihi, Rasulullah dia tak makan sebab apa? Rasulullah lepas habis daripada sembahyang hari raya, sembelih kurban, maka Rasulullah faya'kulu min nasikatihi, Rasulullah makan daripada bahagian kurbannya. Ya, bahagian kurban. Maknanya apa tuan-tuan? Rasulullah dia tak sarapan pada masa itu, dia terus pergi makan apa? Bahagian daripada haiwan kurban tersebut. Ya, nasikatihi itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok apa yang berlaku pada zaman dahulu, pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuknya fajar, semua dah pakat semayang, solat subuh belaka, dan kemudian
ada yang tak balik. Tak balik maka masing-masing duduk dekat dalam masjid, sebab balik kot mungkin rumah jauh. Bani Sa'adah rumah dia jauh, di hujung kota Madinah tu. Hampir-hampir nak keluar daripada kota Madinah, dia duduk pakat Masjid Nabawi, duduk Masjid Nabawi. Okey, sebab apa? Nak sembahyang hari raya. Okey, bila nak sembahyang hari raya, waktu yang afdal untuk sembahyang hari raya haji ni masa bila? Masa yang paling awal daripada yang diharuskan untuk solat. Bila ya? Okey, kita katakan dalam yang waktu haram kita dah belajar ya. Waktu makruh untuk sembahyang ada 5 tempat. Yang pertama apabila selepas kita menunaikan solat subuh. Selepas habis daripada waktu subuh tu habis, jam pun bunyi, jam kita bunyi. Ya, habis makna masuknya waktu syuruk. Waktu syuruk tu masuk bukan makna kata kita boleh terus keluar daripada masuk itu syuruk, kita boleh terus sembahyang. Jangan. Sebab masuk waktu syuruk ada lagi waktu yang tak boleh kita nak buat solat sunat mutlak kat situ. Ya. Tengok kat sini, waktu syuruk kita kita syuruk 7-6 minit. 7-6 minit, maka dalam 7-6 minit jangan kita sembahyang lagi, tambah lagi 20 minit. Kita dah bincang solat sunat isyraq dulu kan. Ya, tunggu dalam 20 minit, lepas tu barulah sembahyang, sebab masa tu matahari baru nak naik. Ya, matahari baru nak naik. Jadi matahari nak naik lama dah, daripada fajar tadi dia dah keluar cahaya dia daripada ufuk tu dah keluar. Tapi belum timbul lagi waktu tu, waktu subuh. Kemudian yang kata namanya isyraq dah nampak kepalanya tu, kepala cahayanya tu dah keluar daripada ujung. Pada masa tu permulaan awalnya waktu nak dibolehkan sembahyang. Jadi keluar raja cahaya itu, maka diharamkan lagi untuk kita sembahyang. Tak boleh sembahyang lagi pada masa itu, kecuali orang yang bangun subuh lewat, bangun masa tu sembahyang je lah, tak payahlah kira waktu larangan. Ya, sebab waktu subuh itu pada bila masa kamu dapat. Ya, setengah orang dulu saya pernah jumpa, dia kata, "Oi, tak boleh sembahyang subuh waktu haram," padahal dia bangkit subuh lambat. Dia tangguhkan sampai zuhur baru dia sembahyang. Tak boleh. Ya. Okey, baik. Bila kita dah habisnya waktu syuruk ni, kita ambil 20 minit. Ada orang ambil 10 minit, tak kiralah, ikutlah pendapat setempat. Katakan 20 minit paling selamat. Okey, lepas tu maknanya 7-6 minit kita letak 7.30, kita boleh dah sembahyang. Waktu harus untuk sembahyang. Wa imma kita nak buat sembahyang isyraq ke, lepas sembahyang isyraq kita boleh buat duha ke. Okey, untuk hari raya kita dah boleh sembahyang hari raya Aidil Adha. Adalah waktu afdal dia bila habis waktu syuruk tu, ataupun dah habis 20 minit lepas daripada 7-6 minit tadi. 7.30 dah boleh start sembahyang. Itu yang berlaku daripada zaman Nabi sampailah kepada orang di Timur Tengah masih mengamalkan waktu sembahyang afdal ini. Sebab tu depa pergi subuh, depa tak balik dah. Ya, dah siap-siap dah nak buat kurban. Depa kurban bukan buat dekat masjid, tuan-tuan. Untuk tempat yang saya pernah duduk dulu di Qahirah, mereka kurban dekat rumah dia orang. Tapi rumah dia orang dalam bandar, tak ada kebun, tak ada macam belakang rumah macam laman, tak ada. Jadi mereka sembelih kat mana? Tepi rumah, tepi longkang, dia pun sembelih kat situ. Ya, itu Arab. Kita kalau kita ada kebun kelapa sawit, kalau dekat belah Felda sana ada yang sembelih kurban dekat dalam kebun belakang rumah. Orang Kelantan dia buat belakang rumah aja, tak ada masalah. Tapi kita belah-belah Johor ni semua buat pakat dekat depan, dekat dengan masjid. Ya, boleh. Tak kat mana-mana pun boleh janji kurban. Tambah lagi tahun ni kalau masjid, kita sembelih dekat pusat sembelihan. Perak pun samalah. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila waktu afdal tu 7.30, kemudian sembahyanglah, katakan dimulakan dengan sembahyang dengan khutbah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Habis kata kurang lebih pukul 8. 7.30 start sembahyang, pukul 8 habis. Dalam pukul 8 itu maka bergegas kita untuk melakukan kurban. Lalu bila lakukan kurban, jadi dah lapah-lapah kurang lebih, potong semua,
kemudian bahagi-bahagi, maka masak 8.5. Biasa kalau kita buat korban gotong royong tuan-tuan, kita biasa ada masak kan, sup untuk yang pertamanya kita akan masak dulu untuk bagi orang rewang makan, ya. Jadi kita tengok, kalau kita nak kejar sunnah Nabi yang disebutkan dalam kitab Al-Azkar ini, Nabi makan sebahagian daripada haiwan kurbannya itu, maka 8.5 dah boleh makan. Dah boleh makan tuan-tuan. Part mana yang Rasulullah makan? Ya, ada hadis lain yang datang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan bahagian hatinya. Rasulullah makan bahagian hati. Tapi hadis daripada Buraidah ni dia umum, makna makanlah pihak mana sekalipun, nak kata bahagian kaki ke, bahagian belakang ke, apa semua makan, tak kisah kat mana-mana. Tapi ada hadis riwayat menyatakan Rasulullah makan sebahagian daripada hati dia. Rasulullah makan banyak ke? Tak, Rasulullah ambil sikit sahaja. Jadi berdasarkan daripada hadis itu, sunat bagi orang yang buat korban diambil sebahagian daripada hati haiwan sembelihannya itu untuk dimasak dan dimakan, sebab berdasarkan hadis yang ada tadi. Okey, tiba-tiba ada belakang kita tahu bahawa Rasulullah pada masa yang sama melarang kita daripada makan organ dalaman. Ya, mesti pernah dengar angguk kan. Jadi kat mana datangnya hadis ataupun dalil Rasulullah larang orang makan organ dalaman? Organ dalaman ni macam-macam lah, perut lah, limpa lah, hati lah, apa semua. Tapi ada hadis yang kata Rasulullah makan hati. Jadi kok mana yang satu betul? Okey, kita cek tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pemahaman orang tentang Rasulullah melarang makan organ dalaman haiwan itu, tak ada satu nas yang direct, yang betul-betul Rasulullah kata tak bagi, jangan makan ni, jangan makan ni. Tak ada. Tak ada. Tapi hadis yang ada, Rasulullah makan sebahagian daripada hati haiwan kurbannya itu ada. Mungkin tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ulama ataupun ahli fiqh yang menyatakan melarang makan organ dalaman haiwan ini mengambil istifadah ataupun dia ambil dengan nas-nas yang dibawakan juga oleh pakar perubatan. Dengan memakan organ dalaman haiwan dengan satu jumlah yang banyak mungkin boleh mendatangkan kemudaratan. Sebab tu kita kena tengok balik hadis yang Rasulullah kata, Rasulullah makan sedikit sahaja daripada bahagian haiwan kurbannya itu. Ni kita ni tuan-tuan, saya kata had untuk kita boleh ambil daripada daging korban itu adalah 1/3. Nah, kita ambil 1/3 untuk kita, 2/3. Nanti orang kata, banyak sangat tu. Ulama kita baca kitab kata boleh ambil 1/3. Tak semestinya, ya. Sebab tu ada yang orang dia tak nak buat dekat masjid, dia nak buat dekat rumah dia. Mungkin dia nak ambil yang itu. Tak ada masalah, janji sebelah. Jadi 2/3 tu kena bagi kat orang, terutamanya orang yang memerlukan, terutamanya pada fakir miskin. Ya, sebab tu bila kita banyak antara intipati kurban itu adalah nak bagi orang lain rasa. Ya, terutamanya orang yang susah. Sebab tu kita buat kurban dekat negara luar. Tapi pada masa yang sama, kalaulah kita sampai semua orang pakat buat kurban di negara luar, sampai orang setempat kita pun tak merasa, itu kita kena tengok semula tuan-tuan, ya. Naklah ada yang buat dekat sini, ada yang nak buat dekat luar pun boleh juga. Harus, tak ada haramnya. Akan tetapi kita fikir jugalah, lama-lama kita sini pupus sifat untuk nak bergotong royong dalam berkorban ini. Ya. Jadi okey, jadi Rasulullah makan sedikit daripada organ hati. Kita pun ambil sikit daripada hati, jangan makan banyak sangat. Jangan kata hati tuan-tuan, bahagian daging lain pun jangan makan terlalu banyak. Ada Nabi cakap, Allah Ta'ala yang cakap, kulu washrabu wala tusrifu. Allah Ta'ala bagi tahu dalam kisah bagaimana Bani Israel minta makan daripada Nabi Musa alaihi salam.
datang segala macam bentuk rezeki daripada manna wassalwa. Tapi Allah Ta'ala pesan, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Jadi kita ambil daripada tu, syariat tu maknanya makan boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dah kita daging kurban tu kita simpan, dulu kan kita pernah jumpa satu hadis yang Rasulullah melarang untuk kita menyimpan daging lebih daripada 3 hari. Sebab apa? Dulu-dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bahagian daging kurban ini kena bagi kat semua orang. Dulu orang miskin ramai, yang datang meminta-minta banyak, dibagi semua dekat orang. Orang yang ambil balik simpan kat rumah tu maknanya dia memang tak bagi. Jadi Rasulullah kata, janganlah kamu simpan haiwan daging daripada daripada kurban itu dekat rumah lebih daripada 3 hari. Itu dengan alasan itu. Tapi ulama fiqh telah membahaskan hadis tersebut dengan Rasulullah kata begitu, ilah dia, maksud dia adalah jangan kamu simpan terlalu banyak dekat dalam rumah sampai orang lain tak boleh nak dapat faedah daripada haiwan kurban. Boleh simpan? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Suruhan Rasulullah SAW tu kita tengok pada ilah dia. Sekarang tuan-tuan nak simpan, boleh simpan, asalkan kena bagi juga bahagian yang 2/3, lebih daripada 2/3 tu kena bagi dekat orang yang memerlukan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita lepas daripada bab Rasulullah memakan sedikit daripada bahagian haiwan kurban. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bahaskan pula tentang sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya, dalam hadis ada datang menyatakan Rasulullah melarang kita untuk melakukan solat sunat. Ini rekod daripada sahabat, ya. Rasulullah larang untuk sembahyang sebelum daripada hari raya, sunat hari raya, dan selepas daripada sunat hari raya. Ya. Tak boleh sembahyang sunat. Kalau kita ikutkan daripada nas ini, maknanya kalau kita datang sembahyang semata-mata untuk sembahyang hari raya saja, tak boleh nak buat hal lain. Dibahaskan juga oleh ulama apakah maksud larangan tersebut. Ini adalah untuk memastikan bahawa tak ada sembahyang sunat lain yang nanti orang akan sangka ramai-ramai buat, inilah sembahyang hari raya. Tak. Ya, larangan itu berbentuk begitu. Satu lagi kita kena tengok sebab apa Rasulullah larang dan sahabat-sahabat tak buat solat sunat sebelum sembahyang hari raya dan selepas daripadanya. Dulu-dulu Rasulullah dengan sahabat, kalau namanya sembahyang hari raya, Rasulullah buat dekat luar, dekat maidan, dekat tempat luar daripada masjid. Masjid Nabawi ada, tapi Rasulullah sembahyang dekat luar. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, dia ada dekat Masjid Nabawi tu, satu dataran dengan dia ada Masjid Ghamamah, ada Masjid Saidina Abu Bakar. Tak jauh daripada tu Masjid Saidina Ali. Tak kepelik ke tuan-tuan? Dekat Masjid Nabawi ada masjid lain pula. Sebab apa? Sebab yang namanya Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah ni apa tuan-tuan? Masjid yang mana Rasulullah dirikan solat istisqa. Istisqa ini solat untuk minta hujan. Ya. Yang mana dulu Madinah pernah menerima musim kemarau yang agak panjang sehingga menyebabkan haiwan kelaparan, tumbuhan mati. Maka Rasulullah kumpulkan para sahabat sembahyang istisqa, minta hujan, luar daripada masjid. Di tapak mana? Tapak dekat Masjid Ghamamah tu lah. Tak jauh daripada Masjid Nabawi. Memang kita nampak, tak ada hotel antaranya, memang terus nampak Masjid Nabawi dekat situ. Okey. Kemudian Masjid Abu Bakar. Sebab apa namanya Masjid Abu Bakar? Sebab Saidina Abu Bakar pernah menjadi imam, mendirikan solat hari raya di situ, menunjukkan bahawa Rasulullah dan para sahabat sembahyang di luar. Namun dalam kitab Majmu' ini membahaskan tak kala ada masalah lah, kita tak ada space nak sembahyang dekat padang, ataupun padang kita tak elok ke apa semua, kita sembahyang lah, ada masjid yang luas ni, kita buat sembahyang dekat sini.
Ya, itu bukan perbahasan tapi nak cerita. Jadi bila Rasulullah dengan para sahabat sembahyang di maidan ataupun di tempat orang panggil musalla pun ya juga, tapi kita faham musalla ni tempat sembahyang kat pejabat panggil musalla. Tak, di tempat kat luar pun dekat padang pun kalau didirikan sembahyang di situ ia dipanggil musalla juga. Dekat Mesir sana, kalaulah di kampung-kampung ia didirikan solat hari raya itu di dataran, di stadium. Pakat bawa sejadah sendiri-sendiri semayang. Kita pun tuan-tuan, kalaulah dalam tempoh PKP ni kita nak buat juga sembahyang beramai-ramai, kita boleh buat sembahyang dekat luar, tapi minta kebenaran pejabat agama lah. Kalau tak ada kebenaran nanti salah. Ya, sebab pemerintah dah tauliahkan sembahyang dekat dalam masjid, ya, ataupun surau yang diberi taraf untuk mendirikan solat Jumaat. Okey, bila sembahyang di tempat yang lapang, jadi sahabat-sahabat datang nak sembahyang apa? Tahiyatul masjid tak boleh. Lalu datang sembahyang terus duduk tunggu takbir, nak sementara nak start dah mula sembahyang hari raya. Ya, mereka terus duduk bertasbih, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, jadi sahabat-sahabat sebut takbir. Dan juga apabila habis daripada sembahyang hari raya, mereka terus bersurai begitu sahaja. Tak ada buat solat sunat selepas daripadanya. Itu dulu. Ya. Tapi sekarang tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, majoriti kita di Asia Tenggara ini, terutamanya di Malaysia, kita sembahyang dalam masjid. Sebab masjid kita dah besar, boleh menampung orang yang ramai. Dulu Masjid Nabawi tak besar. Satu lagi, syariat dia sembahyang hari raya ni, pada zaman Nabi, Nabi suruh semua datang. Hatta orang yang dalam keadaan haid pun datang. Orang yang dalam keadaan tak boleh nak sembahyang pun datang. Jadi mereka tak masuk dalam masjid, mereka duduk luar. Kalau dekat musalla itu, dekat padang itu, mereka boleh duduk di ujung padang, tak ada masalah, sebab nak mendengarkan khutbah. Jadi itu boleh. Kita pun boleh kalau katakan orang perempuan yang masuk dalam kurban ni kan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak ikut daripada sunnah hadis Buraidah tadi, Rasulullah dia tak makan sarapan pagi, hanya selepas daripada sembelih kurban masak terus makan, maka orang perempuan boleh tunggu siap-siap dah pada masa sembahyang hari raya yang mana masuk kurban tu. Ya, bila habis saja daripada kita solat itu, dah habis khutbah, pakat-pakat boleh baju kita tukar, bawa motor, dalam motor kita siap-siap baju nak pakat turun, nak sembelih apa semua, terus pergi. Orang perempuan pun boleh tengok sekali terus, mana-mana yang mempunyai niat untuk kurban, maka dia boleh tengok. Sunat untuk dia tengok darah yang mengalir, sebab masa tu kena baca doa. Ya, doa. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitu cantiknya sunnah. Cumanya saya nak bagi tahulah, kalau kita ni nak ikut sunnah ini, hak pertamanya kita kena pastikan bahawa kita ni tak melanggar peraturan. Ya. Peraturan kita dah keluar surat je. Doktor pengurusi, kita ada waktu yang diminta untuk sembahyang hari raya pukul 8.30 tu Imam. 8.30. Jadi usah dilawan pula. Itu adalah dia punya perkiraannya. Ustaz Ridwan kata itu hari kena buat 7.30. Itu benda dalam kitab tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tapi atas fiqh waqi', keadaan semasa kita di Malaysia ini, nak kena buat pukul 8.30, diputuskan oleh Kerajaan Johor. Siapa Kerajaan Johor? Pejabat agama Islam. Pejabat agama Islam dapat kuasa daripada mana? Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam tu dapat daripada mana? Daripada Tuanku Sultan. Maka kita kena ikut. Jadi kalau siapa nak ikut yang hadis Buraidah tadi, dia tak makanlah dia daripada awal pagi sampailah kita start 8.30, kemudian 8.30 baru sembahyang. Pukul 9, pukul 10, kadang pukul 11 baru boleh makan. Kena bagi tahan perut lah kalau siapa yang nak ikut hadis tadi tu.
Ya, kena bagi tahan perut. Apa salahnya setahun sekali saja. Tapi mana penyakit hypo ke, penyakit gastrik ke, tak boleh buat lah kan. Tapi tak apa, paling kurang hari ni kita tahu apa yang Rasulullah buat pada hari raya Aidil Adha. Ya, kalau mampu buat. Bila buat kita dapat pahala afdal ya. Jadi antara perkara lain yang saya nak kaitkan dengan hati yang saya cakap tadi tu, bila mana kita kata Rasulullah makan hati, ada ulama sebut antara hikmah makan hati ni sebab apa? Dalam banyak-banyak komponen bahagian kurban itu, yang paling cepat masak sekali adalah bahagian hati. Sungguh betul tak? Hatilah yang paling cepat masak. Daging kita nak kena rebus dulu, nak bagi empuk dulu. Hati sekejap aja. Ya, nanti kita buat bila masa kita dah boleh sembelih haiwan kurban sendiri, selain daripada kita buat sup yang banyak tu, hati tu kita ambil buat masak kicap ke, masak apa-apa lah yang sedap kita boleh makan. Ambil sunnah daripada Nabi tu. Mana hak kurban tu tak balik rumah, ambil hati tu makan, dah dapat pahala sama dengan apa yang Rasulullah buat. Pahala sunnah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu antara sunnah yang telah kita tinggalkan. Dalam kitab Sunan Tirmizi disyarahkan oleh Al-Mubarakfuri, namanya Tuhfatul Ahwazi, menyatakan bahawa pahala, dia ambil satu hadis menyatakan Rasulullah kata pahala bagi orang yang menghidupkan sunnah yang ditinggalkan ataupun dilupakan adalah ibarat orang yang berjihad fi sabilillah. Ya, jadi cubalah kita usahakan untuk sesuaikan. Mungkin sekarang kita baru cakap daripada satu kelompok yang kecil. Lama-lama kita cakap, lama-lama kita sebarluaskan, sunnah ini akan menjadi satu amalan yang mana kita dapat sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi seterusnya tuan-tuan, untuk yang lainnya kita akan masuk dalam bab solat sunat tasbih pada tarikh yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala dan ganjaran yang mana Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang beramal soleh. Sebab apa? Sebab kita tak buat kurban tahun ni untuk taman ini, tapi kita sama-sama ambil faedah daripada orang lain yang melakukan kurban. Kita tambah ilmu kita, kita sama-sama buat sunnah yang mana kita dapat buat, kita buat ya. Datang solat sunat hari raya dengan berkemas-kemas, datang solat hari raya dengan wangi-wangian, mandi sunat hari raya. Semoga Allah Ta'ala akan memberi kita pahala dan ganjarannya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu perlindungan daripada segala mara bahaya penyakit berjangkit. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah diri kami, ahli keluarga kami, ibu bapa kami, datuk nenek kami, saudara mara kami, dan juga daripada jiran-jiran kami, rakan-rakan kami, daripada dijangkiti kuman COVID-19 serta penyakit lain yang berbahaya. Ya Allah, selamatkanlah umat muslimin di seluruh dunia. Jadikanlah kami sejahtera hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.